Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar rancangan Lembayung Al-Quran ini mulia Allah sekalian. Lihat pada muka surat 120, tafsir Ibn Katsir jadi yang keempat. Kita masuki ayat yang 96, 97, 98. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan khatam tadabbur tafsir surah Yusuf ini. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma an ja'al bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qalu ya abana astaghfir lana ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Tak kala telah tiba pembawa khabar gembira itu, maka diletakkannya baju kemeja itu ke wajah Yakub. Lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yakub, tidakkah aku katakan kepadamu bahawa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun buat kami terhadap dosa-dosa kami. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, iaitu berdosa. Yakub berkata, aku akan mohon keampunan buatmu kepada Tuhanku. Sungguhnya Allah lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ibn Abbas dan juga Dhahhak mengatakan bahawa Bashir bermaksud pembawa surat. Al-Barid maknanya pembawa surat. Sedangkan Mujahid dan juga Sudi mengatakan bahawa pembawa berita gembira itu adalah puteranya sendiri, iaitu Yahuza bin Yaqub. Sudi mengatakan bahawa dia menyampaikan kabar itu kerana dia yang bawa baju Yusuf yang dilumurkan dengan darah palsu dahulu. Jadi dia ingin menebus kembali, membersihkan dirinya dari kesalahan lama dengan cara yang demikian. Maka si abang ni membawa baju Yusuf yang telah pun diperintahkan Yusuf di Mesir itu, meletakkannya di hadapan ayah. Tiba-tiba ayah kembali melihat. Pada waktu itu Yakub berkata kepada anak-anaknya, sebagaimana firman Allah SWT, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku dah kata kepada kamu bahawa aku mengetahui daripada Allah apa yang kamu tak mengetahuinya? Maksudnya aku tahu bahawa Allah akan mengembalikan Yusuf kepadaku. Lalu aku mengatakan, inni la ajidu riyaha Yusuf laula an tufannidun. Aku dah dapat hidu bau Yusuf sehingga kamu tidak menuduhku sebagai nyanyuk. Setelah tahu akan hakikat yang sebenarnya, maka mereka itu saudara-saudara Nabi Yusuf memohon kepada Allah dengan lemah lembut, wahai ayah, mohonlah ampun buat kami terhadap dosa-dosa kami. Sungguhnya kami ini memanglah orang bersalah. Yaqub AS berkata, aku akan mohon keampunan buat kamu daripada Tuhanku. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kita dapat lihat perbezaan ayat 98 ni dengan ayat yang lalu, iaitu kisah tentang Nabi Yusuf AS ketika abang-abangnya mohon ampun. Ingat ayat yang ke-92, qala tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Berbeza tak dengan ayat yang ke-98 ini? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Bila abang-abang minta maaf pada Yusuf AS, langsung baginda tidak bertangguh lagi, terus mengatakan, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin, la tathriba alaikumul yaum. Telah saya terang kepada tuan-tuan perkataan tharb yang berarti lemak pada perut. Umpamanya kita bercakap senang faham, buang yang keruh ambil yang jernih lah. Maka Yusuf AS langsung, terus, tak bertangguh-tangguh, terus mohon keampunan kepada Allah SWT. Dalam penggunaan wa huwa arhamur rahimin itu, wa huwa arhamur rahimin, keyakinan Nabi Yusuf kepada mereka untuk diampunkan dosa kerana izalah khata', maknanya izalatu zunub, dosa yang dilakukan mereka itu telah diampunkan oleh yang dilakukan kesalahan itu kepadanya. Begini, mereka melakukan kesalahan kepada Yusuf AS, Yusuf telah mengampunkannya. Bila Yusuf AS mengampunkan kesalahan itu, maka tentu Allah boleh mengampunkan, kerana kita dalam hidup ini melakukan dosa kepada orang tertentu yang mempunyai diri itu yang kena memaafkan kita sebelum keampunan kepada Allah. Ini syarat taubat nasuha. Jadi Nabi Yusuf AS terus memaafkan mereka kerana kesalahan itu memang berpusat kepada aku, terarah kepada aku ampunkan, aku maafkan. Allah akan maafkan kerana aku telah mengampunkan bagi kamu, Allah akan ampunkan untuk kamu. Tetapi dalam kes yang melibatkan ayah ni, ayah mengatakan saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan mohon keampunan kepada Allah, ya, untuk kamu, tetapi kemudian nanti. Perkataan saufa dalam bahasa Arab ni menunjuk pada taswif, merujuk kepada satu waktu, dia tidak berlaku serta-merta. Dan saya telah terangkan pandangan sebahagian ulama tafsir yang mengatakan, lihat, bila tujuan atau permintaan itu terarah kepada orang muda, asyabab, maka jawapannya begitu pantas, cepat. Tapi bila tuju kepada syuyukh, masyayikh, orang yang telah tua, lambat pula responnya. Ialah orang muda dengan darahnya yang, dengan cara berfikirnya, hamasahnya, apa, dengan kita panggil
pantasnya, tokoh rapahnya. Bukanlah Nabi ini tokoh rapah, tidak. Nabi nak menggambarkan bahawa orang muda ni sifatnya sifat yang segera menjawab, bertindak. Beza dengan orang yang lebih senior, mungkin banyak pertimbangannya. Dan amat tertarik pada perayaan dikemukakan dalam Ta'wilatul Quran oleh Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah, ni ulama akidah yang terkemuka dalam penjelasan beliau dalam perkataan yang dikemukakan. Beza di antara kata si anak ini, iaitu Yusuf AS ketika maafkan abang-abangnya, daripada si ayah ketika menangguhkan permintaan istighfar itu untuk anak-anaknya. Kerana istighfar Yusuf melibatkan dosa yang berlaku terhadap dirinya sendiri, maka dia boleh minta kepada Allah untuk diampunkan abang-abang itu segera, kerana haknya yang tergadai ataupun haknya yang termakan, yang terkesan. Berbeza daripada ayah dalam konteks itu, bila anak-anaknya minta kepada ayah untuk diampunkan oleh Allah kepada mereka, memandangkan kedudukan ayah sebagai nabinya, maka ayah ini menangguh. Bukan menangguh itu dengan tujuan tidak mahu memohon buat mereka, tapi nak mohon pada waktu yang tepat agar Allah terima. Ini dapat kita lihat dalam hadis-hadis yang banyak yang menceritakan tentang keutamaan waktu sahar, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang minta keampunan pada waktu sahar, kerana hak ini berkaitan dengan hak Allah. Nak membunuh orang, memanglah zahirnya membunuh orang itu dosa dengan orang itu, tapi tidak, ini menyebabkan hak Allah, kerana Allah yang menjadikan hamba-Nya itu. Mengapa kau nak bunuh dia? Maka sudah tentulah memohon keampunan terhadap hak Allah memerlukan waktu yang tepat. Ini penjelasan oleh Al-Imam Al-Maturidi dan tafsirnya Ta'wilatul Quran. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, iaitu dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lahu wa man yasaluni fa a'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Dalam hadis sahih ini menyatakan bahawa siapa yang Allah Taala akan turun dengan rahmat untuk mendengar permintaan si hamba pada waktu sepertiga terakhir malam, lalu berfirman, siapa yang memohon kepada aku nak makbulkan, siapa yang meminta aku nak tunaikan, siapa yang bersifat aku nak ampunkan baginya. Jadi wa min haqqi man i'tarafa bi dhanbihi. Jadi di sini dalam konteks seperti yang dijelaskan, sudah tentulah memerlukan pada waktu yang tepat. Jadi si ayah telah pun meminta kepada anak-anak bahawa ayah akan doa untuk kamu keampunan. Sekarang telah terbuka perkara yang berlaku ini, masalah yang berlaku ini, insiden berlaku ini. Jadi ayah akan tunggu pada waktu ijabah. Akharahu ila an yastahila lahum min Yusuf alaihissalam, sehingga Yusuf benar-benar memaafkan baginya, kerana ketika pertemuan yang pertama dahulu si ayah tidak ada di situ, maka si ayah menjangkakan kena dapatkan kemaafan daripada Yusuf dahulu, kemudian barulah cari waktu yang sesuai. Kebanyakan kitab tafsir mengatakan ayah menangguhkannya sehingga tiba malam Jumaat, ila lailatul jumu'ah. Banyak para ulama tafsir yang menyatakan sedemikian. Jadi saufa astaghfirulakum rabbi ini hingga datang malam Jumaat, seperti yang disebut dalam tafsir Tabari sebagai contohnya. Tafsirnya Jami'ul Bayan. Ada setengah mengatakan bahawa pertepatan malam itu merupakan malam Ashura, hari Ashura. Hari Ashura ni ada banyaklah kelebihan nyatakan. Kalau tuan-tuan baca lebih lanjut, saya cadangkan tuan-tuan memiliki kitab yang namanya Encyclopedia Amalan Setahun. Penting tuan-tuan memiliki kitab ini, kerana dia menerangkan kepada kita keutamaan waktu-waktu yang ada. Di awal ni, imam yang mengarang kitab ini, Ibn Rajab Al-Hambali, tokoh hadis yang terkemuka, mengemukakan banyak bukti adanya rahmat Allah itu dilimpahkan pada waktu yang tertentu. Bagi mengambil kira kelemahan manusia ni, contohnya Ramadan yang lalu, memang segenap Ramadan itu waktu keampunan, kemakbulan doa, tapi lebih ditekankan 10 malam terakhir, bukan? Dan 10 malam terakhir itu pula datang Lailatul Qadar yang dijanjikan dengan berbagai kelebihan dan keutamaan. Ini bersesuaian dengan hadis-hadis yang banyak, contohnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Tabarani dan juga Ibn Abi Dunya, bahawa Nabi bersabda, utlubul khaira dahrakum kullah wa ta'arradu li nafahati rahmati rabbikum fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi wa asalullaha an yasura awratikum wa yu'ammina rawatikum. Dalam hadis ini Nabi bersabda, mintalah kebaikan dalam kehidupanmu seharian dan berusahalah untuk mendapat tiupan rahmat Tuhanmu. Sungguhnya bagi Allah ni ada tiupan rahmat yang dicurahkan kepada siapa yang dikehendaki di kalangan hamba-Nya. Mintalah kepadanya supaya ditutup keaiban kamu dan ditenteramkan ketakutan dalam hati kamu. Itu juga dalam hadis yang lain, riwayat Tabarani secara marfu' kepada Muhammad bin Maslamah, Nabi pernah bersabda, inna lillahi fi ayyamid dahri nafahatin fata'arradu laha fala'alla ahadakum an yustusibahu nafhatun fala yashqa ba'daha abadan. Sungguhnya Allah ni memiliki tiupan rahmat yang curahkan kepada hamba-Nya sepanjang masa. Sebab itu berusaha untuk mendapatkannya. Moga-moga di kalangan kamu ada mendapatkan satu tiupan rahmat itu, maka dia tidak akan sengsara selama-lamanya. Jadi kita kena carilah waktu-waktu seperti itu, bersesuaian dengan apa yang disebutkan oleh Allah di sini, bahawa Nabi Yaqub AS menangguhkan permohonan istighfar ataupun keampunan untuk si
si anak itu dengan mengatakan saufa astaghfiru lakum rabbi. Jadi kebanyakan kitab tafsir mengatakan itu berlaku pada malam Jumaat, pada waktu sahar yang kita panggil sahur itu, kita bangun untuk makan bagi tujuan berpuasa, menguatkan diri kita keesokan harinya. Dan telah saya nyatakan sebahagian pada kitab tafsir mengatakan itu berlaku pada hari Ashura, malam Ashura. Dan penting bagi tuan-tuan untuk mengenal pasti waktu-waktu kemakbulan ini, kemustajaban ini mengikut penjelasan para ulama muhaddisin, muhaqqiqin. Macam contohnya kitab Lataiful Ma'arif yang telah diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Amalan Setahun ini, supaya kita tak terlepas saat, waktu, detik, zaman yang penting untuk kita cari rahmat Allah ni. Kita kena sekali tiupan rahmat Allah itu, tidak akan menderita sampai bila-bila. Doa untuk ditunaikan segala hajat dimakbulkan, doa untuk bayar hutang, akhirnya kita terlepas daripada segala beban hutang dengan jalan yang ditunjukkan olehnya, diilhamkan kepada kita untuk mengikutinya. Itu kelebihan seperti yang kita belajar di sini, iaitu ada waktu-waktu yang dimakbulkan Allah SWT banding dengan waktu-waktu yang lain yang kita kena rebut peluang tersebut. Jadi masing-masing rahmati dan dikasihi sekalian, kita dapat lihat beberapa pengajaran daripada apa yang berlaku di sini, iaitu sebahagian daripada para nabi ini dikurniakan Allah SWT, keistimewaan para nabi ini diberikan mukjizat kepada mereka. Jadi mukjizat yang membuatkan Nabi Yaqub mengetahui perkhabaran Nabi Yusuf ini selepas terhenti begitu lama puluhan tahun, hanyalah melalui bau pakaian yang dibawa oleh saudara-saudaranya sebelum mereka sampai ke rumah dengan bau berita gembira itu. Jadi mukjizat yang lain adalah kesembuhan Nabi Yaqub dari penyakitnya bila dibawa datang baju milik Nabi Yusuf, putera itu di hadapannya. Jadi kesembuhan ini tentulah dengan berkat izin dan kehendak Allah, di bawah prinsip yang telah kita pelajari polisinya di akhir surah Yasin yang lalu, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi kita dapat lihat ungkapan orang yang hadir di hadapan Nabi Yaqub ni, kalangan mungkin menantunya ataupun cucunya, sangatlah kasar, tak patut ditujukan kepada seorang nabi. Bila mereka mengatakan innaka lafi dhalalikal qadim. Jadi ni atuk ni, ayah ni masih lagi tak move on, masih lagi menceritakan tentang Yusuf. Yusuf dah tak ada dah ya. Ni kata-kata yang sangat kasar. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihan, dan kita juga telah pelajari dalam bahagian kali ini betapa Nabi Yaqub tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada pembawa berita gembira yang merupakan Bashir itu, iaitu Yahuda, melainkan doa untuknya. Kita ni dalam hidup kalau tak dapat nak buat baik kepada orang yang berbakti, berbudi pada kita, ucapkanlah untuknya barakallahu fiik ataupun jazakallahu khairan, jazakallahu khairal jaza. Dalam hadis mengatakan kalau anda tidak memiliki apa-apa untuk balas orang buat baik pada kita, ucapkanlah ucapan sebegini, kerana di sisi Allah yang merupakan doa yang sangat besar nilainya. Jadi Allah telah meletakkan Nabi Yaqub ini tempat yang mulia dan puteranya Yusuf AS, sebagaimana Allah menolong para walinya yang satu masa dulu ayah ni tertekan dengan sikap anak-anaknya, sekarang anak-anaknya merasa malu, mohon keampunan kepada Allah menerusi si ayah. Ayah ni merupakan ketua para salihin, Nabi Allah. Mereka sedar telah melakukan dosa, tengok Allah meninggikan darjat sebab manusia yang menghinanya. Jadi hukum ni sebenarnya sampai sekarang masih lagi terpakai, iaitu bila seseorang melakukan kezaliman pada orang lain, maka hendaklah diminta ampun kepadanya dengan menerangkan kezalimannya itu yang pernah dilakukan. Sebab itu dalam hadis mengatakan man kanat lahu mazlamatun li akhi min irdihi aw shay'in falyuhallilhu minhu al-yawm. Siapa yang ada hak tertangguh terhadap orang, kezaliman dilakukan pada orang, dia mesti minta kebebasan ataupun keampunan sebelum sampai satu hari yang payah nanti. Bagaimana maksud hadis ini? Jadi mesti kita jelaskan dosa yang pernah kita buat padanya itu, tapi ada tahapnya. Ada dosa yang kita tak perlu jelaskan, dosa kesilapan kita buat pada orang kita tak perlu jelaskan. Ada, sebahagian besarnya kita kena jelaskan, tapi ada yang kita kena sembunyikan walaupun berlaku terhadapnya. Ya, nanti saya akan huraikan perkara yang kuliah akan datang, apakah perkara yang dibenarkan oleh Islam untuk kita tak cerita kepada yang mempunyai diri itu, bertujuan untuk mengelakkan satu keaiban dan maruah tercalar. Islam menjaga perkara ini. InsyaAllah saya akan huraikan pandangan Imam As-Samarqandi dan juga Imam Al-Ghazali dalam perkara berkaitan dengan hak-hak manusia yang perlu kita jelaskan, yang perlu kita dapatkan ampunan dan pengecualian-pengecualiannya dalam kuliah akan datang. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.